Assalamualaikum. Selamat petang. Okey. Hari ni hari Jumaat yang penuh barakah. Hujan rahmat petang-petang hari ni. Okey. GKS baru habis kerja. Sebelum tu kita kenal-kenal dahulu. Okey, saya Rusliza Wahab dan lebih dikenali sebagai Cik QS lah. Ya, saya founder kepada Puding Diraja Puncak Alam. Okey, dan kepakaran saya adalah membantu anda-anda penggemar dessert yang rare, luar biasa. Okey, untuk menikmati puding diraja yang sangat sedap. Sekali rasa pasti jatuh hati. Rasa yang tiada tandingan. Kalau yang belum cuba, dialu-alukan mencuba. Jangan takut-takut, jangan rasa pelik. Dia manisan yang hebat sahaja. Gitu. Okey, petang ni GKS nak kita kongsi-kongsi cerita terkini. Hari ni viral cikgu campak murid kan. Kebetulannya Cik QS pun ada kisah lah, ada share, ada pengalaman baru je terjadi. Dah keluar pula video yang macam ni, memang hangil lah kan. Alhamdulillah kita tadi dah settle lah isu-isu yang budak-budak kena dera ke apa ke kan. So apa yang korang fikir kalau cikgu campak budak macam tu? Kanak-kanak yang baru umur mungkin 5-6 tahun kan, dah kena campak macam tu. Lepas tu kena dera ke, macam-macam ugutan lah. Kononnya atas dasar untuk mendidik. Tapi cara didikannya macam kuku besi pun ada kan. Kenapa budak tak. Assalamualaikum Cik Putih Sulaiman. Waalaikumsalam. Itulah hari ni kita bincang pasal kes viral budak kena campak. Itu memang menakutkan. Lagipun tadi kita macam Cik QS baru sahaja selesai pun ada masalah macam tu lah dengan anak-anak. Sekolahnya tak naklah bagi tahu sekolah mana kan. Tapi kesnya anak ni trauma nak pergi sekolah. Sebab apa trauma? Sebab kes macam tu lah. Dia tengok mungkin kawan-kawan yang kena dera. Bukan kena dera lah, kena ugut. Ancam kalau tak boleh baca, kena something yang menakutkan lah untuk diorang kan. So macam tu lah juga anak Cik QS 2-3 hari ni memang takut nak pergi sekolah. Sebab apa? Tanya tak jawab lah kan. Lepas tu tengok kat pipi lebam. Bila tanya dia kata kena cubit. Baru umur 6 tahun. Dah masih kecil lagi lah. So bila tak pandai baca, tak tahu, tak ingat, budak-budak masih ABC masih kurang. Yelah, tahun lepas kita kan PKP, so cuma 2 bulan sahaja dia dapat belajar dekat sekolah. So banyaklah ketinggalan. Huruf-huruf pun masih belum orang kata firm lah, belum ingat sepenuhnya kan. Tapi cikgu ni macam budak ni darjah 1-2. Bila tak betul, ini pun cubit lah ni. Dia cubit dekat pipi. Semalam tak nampak lagi, tapi bila hari ni bila dah tempat cubit tu dah nampak dah lebam-lebam. Baru kita tahu kan kenapa anak tu trauma nak pergi sekolah. Ada saya nampak setiap kali pergi hantar, ada anak yang takut, yang menangis-nangis tak nak, tapi ibu bapa tarik juga hantar dekat kelas kan. Sebenarnya anak trauma, kita kena faham lah anak kan. Kadang cikgu
Kalau anak tak nak ke sekolah, macam kita pula yang salah kan. Okay, Assalamualaikum Muhammad Hafiz. Anak saya umur 3 tahun cubit bagai dekat taskar ke? Last kali tukar sekolah. Ini lagilah umur 3 tahun dah kena cubit. Tapi nak buka taskar masalahnya. Itulah. Mungkin tak ada khusus kot, tapi yang ada khusus bagai, ada lesen pun macam sama je. So kes yang macam Cikgu S ni, dah jumpa guru besar, kita dah buat aduan. Rupanya memang ada beberapa parent yang mengadu dekat guru besar, tapi diorang ni tak berani nak isi borang bagai kan, nak tulis apa masalah. Itulah masalah kita parent pun macam tu. Bila tengok anak something wrong, bukan kita nak mengadu, kita tulis je lah apa masalah anak-anak kan. Adu dekat guru besar. Kalau dia panggil, kita hadap lah kan. Cubalah luangkan masa. Bila dengar anak-anak cakap ada kawan-kawan kena umur 6 tahun kena basuh toilet sebab nakal, ataupun kena conteng muka. Yelah, ini anak-anak Cikgu S lah yang bagi tahu kan. So mungkin dia jujur kan. Budak-budak ni kan jujur. Kita pun tahu anak kita ni jujur ke ataupun memang suka menipu ke kan. So kita sendiri yang faham anak. So bila dia dah cerita tu, kita rasa mana ibu bapa dia orang kenapa tak bertindak ke ataupun jumpa guru ke kan. Macam dalam grup okey je, bertenang je mak-mak ni. Tapi saya tak boleh lah. Bila dah tengok kesan biru tu, lebam tu, ini memang tak patut lah. Baru 6 tahun. Kau ingat baru start, kita kan baru bersemuka kan kelas. So dia patutlah ajar betul-betul, ajar slowly lah kan. Mengenal huruf ini paksa ibu bapa yang suruh ajar. Anak-anak cuma datang kelas, dia check lah. Kiranya dia semak apa yang anak-anak dah baca dekat rumah. Maksudnya ibu parent lah yang kena ajar. Datang sekolah cuma check, cikgu semak. Betul ke tak ke? Kalau salah kena cubit, salah kena pukul. Aduhai. Tapi alhamdulillah tadi dah settle dah. Kita dah tukar kelas lah. Senang tukar kelas. Kita pun tak nak kelas yang sama. Nanti kan cikgu tu ada sifat dendam kan. Manusia macam kita lah kan. Kita pun tak alim. Cikgu pun bukannya alim pun. Kalau orang alim pun tak sabar kan. So kita tukar kelas. Alhamdulillah. Harap-harap bila bagi tahu anak tu kan, bila bagi tahu kakak tukar kelas baru, cikgu sekian-sekian kan. Dia punya seronok macam ada sinar baru. Dia punya seronok. Dia kata okey. Kalau tidak, bila sebut je sekolah, jom pergi sekolah, jom jumpa cikgu, takut, trauma, tak nak, meronta-ronta, tak nak. Kita pun susah hati kan. Adakah yang sini-sini yang alami masalah yang sama? Apa yang korang akan buat? Adakah tukar sekolah sahaja? So macam mana dengan cikgu tu? Kesianlah pula dengan anak-anak orang lain kan. Adakah kita boleh something, yelah bukanlah kita nak ajar cikgu tu, tapi kalau boleh tak naklah anak-anak yang lain kena kan. So macam saya, kita tengoklah guru besar tu apa tindakan dia. So kita selesailah. Alhamdulillah selesailah masalah kita untuk tukar kelas kan. Cikgu yang okey. Tapi macam mana dengan anak-anak yang lain, yang trauma, yang murung kan. Bila ibu bapa pun buat tak tahu je. Bukanlah dia buat tak tahu, tapi mungkin busy kan. Nak kena turun naik pejabat, guru besar, nak kena jumpa meeting bagai kan. So mungkin ibu bapa busy. So kesian dengan anak-anak kita.
Bila dia trauma, sampai malam tau, mimpi-mimpi dia punya trauma dengan kesan cikgu denda tu. Yang kalau masalah disiplin, masalah nakal, okeylah kalau kau nak pukul. Tapi tak, pukul pun ada had dia, ada batasnya kan. Sebab budak kecil lagi. Ini sampai lebam-lebam ke apa ke, memang cari pasal lah. Macam tu lah. So, yang baru menonton tu, hari ni Cik QS nak membebel sikit. Membebel pasal viral hari ni. Cikgu-cikgu campak budak sesuka hati kan. Rupanya cikgu tu cikgu praktikal. Boleh ulaskan kat sini macam mana korang rasa bila cikgu campak macam tu. Lagi satu, cikgu ni muda sangat ke nak mengajar? Diorang ada pendidikan kan. Maksudnya diajar, ada cara-cara untuk ajar kanak-kanak. Maksudnya apa tu? Apa yang panggil? Untuk yang kanak-kanak ni lah, khusus apa tak? Diorang memang diajar kan. Macam Tuan Muhammad Hafiz Ishak ni, anak umur 3 tahun, kenapa kena cubit tu? Adakah dia ialah budak-budak menangis pun kena cubit? Tapi 3 tahun tu awal untuk masuk taska, tadika. Cik Putih Sulaiman, siapa lagi yang ada bersama kita? Okay, kita bincangkan petang ni adalah berkenaan viral. Hari ni semua sentap semua hangin dengan cikgu kan. Sebab nilai setitik habis, cikgu-cikgu terkena tempias. Macam kes Cik QS hari ni lah. Ada seorang je, bukanlah berkenaan sekolah. Kita tak ada masalah dengan sekolah, tapi dengan attitude ataupun etika cikgu tersebut. Hai Puan Nur Syakira Abdul Halim, keterlaluan bagi kami, bagi anak kami, kena maki, kena jerit, kena pukul, marah kalau dia betul salah, tapi jangan campak balik macam tu. Itulah. Yelah, budak-budak apalah yang dia orang buat salah pun. Bising, lepas tu lari-lari. Biasalah budak 5-6 tahun memang macam tu, tengah aktif. So sebagai cikgu, kenalah guide, kenalah bagi tahu rule, undang-undang disiplin macam mana kan. Kena latih lah macam tu. Macam Cik QS tu, cikgu bising kata tak ajak anak bagi salam lah, tak berterima kasih dengan cikgu lah. Sedangkan benda tu cikgu lah dekat sekolah tu macam mana dia didik kan. Ini kita pula yang disalahkan. Ini cikgu yang campak budak mungkin terlalu muda kot, ataupun memang praktikal kan. Memang fail lah cakap dia. Praktikal pun dah campak budak. Kalau dah betul-betul tak tahulah apa yang dia orang campak. Tak tahu ibu apa yang campak dia keluar pula. Tapi masalah kalau bila dah cikgu dah masuk, dah dilantik, itu yang susah untuk dia transfer ke ataupun nak pecat ke kan. Kerajaan memang macam tu kan. Susah, bukannya senang nak buang orang. Kena macam-macam lah proses. Mungkin makan bulan. Macam Cik yang saya share, kejadian yang saya pun pernah alami. Kita tak kisahlah berapa bulan pun janji, cikgu tu berubah. Dia janganlah duduk buat baran dia je, garang. Ini bukan garang, ni baran. Bukan garang. Garang tak ada masalah, cikgu memang kena garang.
Betul tak? Kena garang tapi jangan baran. Bila baran, salah sikit je naik kaki tangan semua bagai. Kalau garang tak apa, tak ada masalah anak-anak. Dia akan ikut. Ini garangnya macam memberi kesan pada psikologi anak-anak sampai trauma. Sebut je sekolah macam takut. Itu kena check, kita kena check balik. Mesti ada masalah dengan cikgu tu. Kita tak ada masalah dengan sekolah kan. Kita pun tak nak kecoh-kecoh. Tapi kita nak make sure cikgu tu biarlah berubah kan. Betulkan balik dia punya cara pengajaran. Ini dia punya garang, konon garang tapi baran. Pukul. Salah A, B, C tak ingat. Pukul. Aduh. Pasal nakal sikit pergi basuh toilet. Padahal budak 5-6 tahun. Apalah yang dia tahu. Dia tahu main je. Tapi sebagai cikgu kenalah didik macam mana yang dia orang diajar. Kan dia orang ada khusus apa. Bukannya macam tu je. Macam ibu bapa iyalah tak tahu cara mungkin pengajaran betul, kita busy dengan kerja je kan. So cikgu tu kenalah tahu teknik-teknik untuk ambil hati budak-budak. Kan sekolah pun ataupun taska ke sekolah ke ada visi misi dan dia punya piagam. Konon mesra pelajar, bagi pelajar seronok dekat sekolah, datang sekolah. Ini tak kena campak habis yang lain-lain trauma nak pergi sekolah. Bila trauma macam mana nak buat? Itulah yang susah budak-budak kalau dia punya trauma, dia takut. Tak tahu, memang meronta lah, kita susah nak handle kan. Kita pula yang susah nak handle. So siapa yang baca, yang tengok viral tu boleh kongsi lah. Apa yang kesudahan tu katanya kena terminate lah kan, kena buang. So buang sahaja ke macam mana? Okey tak dia punya tindakan tu? Berbalut macam padan lah tu dengan kesalahan dia tu. Just kena buang macam tu. Sakit hati tengok kan. Okay. Dah pukul 7. So 15 minit sudah berlalu. Okay, siapa-siapa yang menonton, alhamdulillah, terima kasih. Support CQS. Dan kalau ada komen lagi, kita borak dekat sini. Okay. Dan CQS harap mana-mana anak ataupun parent kalau tengok pelik-pelik dengan anak, biasa dia happy pergi sekolah, tapi tiba-tiba je bertukar macam murung, tak suka, ataupun bila tanya, kita kena tanya. Kadang-kadang anak dia tak nak cerita, dia takut kan kena dia balik. So slow talk dengan anak-anak, kita bukan nak marah, kita tanya je. Dia pasti dia akan bagi tahu yang sebetulnya. Lepas tu kita ambil lah tindakan yang sewajarnya kan. Janganlah biar anak tu depres, murung, takut pergi sekolah. Kesian sangat tengok. Kita nak suruh dia orang happy pergi belajar. Kalau slow dia pandai baca tu tak ada masalah kan. Bukannya sekolah tu 2 bulan je, sekolah 1 tahun. So kita trust the process. InsyaAllah lambat ke cepat ke memang akan anak-anak akan dapat catch up membaca ke menulis mengira semua tu. Tak ada masalah kan. Tapi masalah bila cikgu macam push gila-gila, macam lah dia hebat sangat kan, nak ajar. Konon cara dia paling berkesan, paling cepat budak-budak membaca. Itu dah menekan budak-budak. So parents hati-hati ataupun alert lah dengan anak-anak, especially bapa-bapa ni memang dia tak sama macam seorang ibu
Dia ada insting yang kuat Allah bagi. Bila kita tengok something je dengan anak ni, kita akan rasa insting yang tak best ataupun macam ada something wrong dengan anak ni. Better kita check betul-betul kan. Check supaya anak ni pun happy kan. Kita pun happy bila anak happy kan. Okey, itu saja pesanan akhir CQS. Okey, kita jumpa lagi esok ya, insya-Allah. Assalamualaikum. Dia punya hang. Telefon pun hang. Betul lah telefon ni. Hai. Nampak ke tak ni? Kenapa tak boleh tekan selesai ya? Saja tak bagi off okey. Wait. Pengundi